الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla fi'ula kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberikan kesempatan oleh Allah Jalla fi'ula untuk menyambung semula pengajian kita setelah tertangguhlah disebabkan oleh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan musibah ini akan berakhir secepat mungkin insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pengajian kita adalah daripada kitab Al-Usul Al-Arba'ah min As-Sunnatil Muttaba'ah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Salih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi hafizahullah, salah seorang ulama yang menganggotai Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi dan juga tenaga pengajar di Masjidil Haram dan juga dalam Masjidin Nabawi. Kitab ni kita ulang, saya sebut bila sekali lagi sebab kita dah banyak gap tu, jauh saya lagi lupa mengaji kitab apa. Jadi kitab ini menghimpunkan 4 hadis sahaja. Jadi 4 hadis yang merupakan usul, hadis-hadis teras dalam agama yang perlu diketahui oleh seseorang Muslim, perlu dipelajari dan juga difahami. Jadi Syekh telah menghimpunkan 4 hadis dan menghuraikannya dalam kitab ini. Dan alhamdulillah kita telah pun selesai membaca 3 hadis dan pada malam ini kita akan baca hadis yang keempat insya-Allah. Selesai hadis yang keempat ni, selesailah kitab kita ni insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabi al-jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan haddathana membawa maksud telah menyampaikan kepada kami. Dan ini adalah lafaz yang kebiasaannya diguna pakai oleh perawi-perawi hadis. Bila mana mereka meriwayatkan sesuatu hadis, mereka akan kata haddathana. Imam Al-Bukhari akan kata haddathana Al-Humaidi, telah menyampaikan kepada kami gurunya Al-Humaidi. Jadi itu termasuk dalam lafaz yang diguna pakai oleh perawi hadis bila mana dia nak menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Dalam kes ni biasanya kalau dalam hadis kita akan dengar sahabat akan sebut terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang sahabat kata haddathana, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini Abdullah ibn Mas'ud dia kata, dan dia menggunakan lafaz tersebut, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa as-sadiqul masduq. Kata Abdullah ibn Mas'ud, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang benar dan dia juga dibenarkan. Maknanya apa yang keluar, kenyataan yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya adalah benar belaka. Dan di sini ada satu benda yang agak menarik. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud dalam hadis ini bawa muqaddimah, dia macam lebih kurang macam pendahuluan ni. Selalunya dia akan teruslah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut hadis tu. Cuma kali ini Abdullah bin Mas'ud sebut dengan lafaz haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kenapa? Kata para ulama, kerana apa yang bakal disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini merupakan sesuatu yang melibatkan perkara-perkara ghaib. Apa kandungan hadis ni? Sekejap kita akan detail, cumanya saya bagi gambaran umum. Hadis ni baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang proses kejadian manusia, apa yang berlaku dalam rahim seorang ibu, proses kejadian tu, peringkat-peringkat kejadian sehinggalah jadi bayi, sehinggalah ia dilahirkan. Dan bukan berhenti setakat tu saja, apa yang berlaku dalam rahim tu, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Ada malaikat pula pi duk jaga dan pi duk tulis ketetapan tertentu yang melibatkan rezeki, yang melibatkan ajal, yang melibatkan kesemua ketetapan yang bakal berlaku kepada bayi yang bakal dilahirkan nanti. Jadi benda-benda yang bakal diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni termasuk dalam benda-benda yang ghaib. Maka atas dasar itu Abdullah ibn Mas'ud dia buat mai satu macam pendahuluan supaya kita kena bersedia dalam otak kita ni, bila nak dengar hadis ni kita kena tetapkan bahawasanya yang cakap benda ni adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena beriman, kerana Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap daripada hawa nafsu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia boleh bila dengar hadis cerita pasal syariat, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, dia okey. Tapi bila mai cerita tentang benda-benda yang ghaib, ni ialah musim bila? Marin dulu. Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj, kita biasalah di Malaysia ni ada sambutan Isra' Mi'raj dan sebagainya. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, sama ada yang dinyatakan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa pendetilan. Antara yang Nabi naik burak, naik ke langit dan sebagainya. Ini semua cerita yang kalaulah seseorang itu tidak ada iman, maka agak sukar untuk dia nak mempercayai apa yang disebut di dalam hadis itu. Jadi sebagai seorang Muslim, pendirian kita adalah apa yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada benda tu boleh diterima oleh logik akal kita ataupun tak boleh diterima, ataupun macam seolah bercanggah dengan logik kita. Islam datang dengan iman. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. So Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ni adalah kitab yang tidak ada keraguan baginya.
Semua fakta yang ada dalam Al-Quran ni benar belaka, tidak boleh diragui kebenarannya. Hudallil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri orang yang bertakwa tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakni ciri yang mula-mula sekali sebagai seorang yang beriman, orang yang bertakwa, dia hendaklah beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Demikianlah para sahabat, mereka bila mendengar apa yang diutarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mempercayai 100%, 100% tanpa sebarang keraguan. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul masduq. Baik. Jenis letak muqaddimah ni, bila sebelum nak sebut sesuatu benda, supaya kadang-kadang nak membolehkan kita bersedia. Seperti mana Ummu Sulaim, salah seorang sahabat di kalangan wanita, pernah pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya satu benda yang agak bagi sebahagian orang agak malu sikitlah nak tanya benda-benda lagu ni. Tapi sebelum dia nak tanya Nabi, dan termasuk dalam adab dan dia nak Nabi ialah bersedia dengan soalan hak dia nak tanya tu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam benda-benda yang benar, dalam perkara-perkara yang benar. Kemudian baru dia tanya soalan. So dia buat mai muqaddimah dulu. Sama macam kes ni Abdullah bin Mas'ud, dia buat mai muqaddimah dulu. Apa Ummu Sulaim tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal 'alal mar'ati al-ghusla idha ihtalamat. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah bagi wanita ni kena mandi, yakni merujuk kepada mandi junub, idha ihtalamat, sekiranya dia mimpi basah. Jadi ini satu benda yang agak malulah kalau kita nak pergi tanya, apatah lagi orang yang kita nak tanya tu adalah seorang lelaki. Tetapi demi untuk nak tahu hukum hakam syarak, maka tak boleh malulah dalam bab-bab seperti ini. Tapi bagusnya Ummu Sulaim ni, dia mulakan pertanyaan tersebut dengan muqaddimah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, jika sekiranya dia nampak air, yakni air keluar daripada kemaluannya. Apa yang pentingnya di sini adalah muqaddimah ini kadang-kala perlu bila mana kita nak menyampaikan sesuatu supaya orang bersedia dengan apa yang kita nak sampaikan tersebut. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap daripada kamu ni, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih, akan dihimpunkan, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummih, dalam perut ibunya, 40 yawman, selama 40 hari. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, kemudian dia berubah menjadi seketul darah selama 40 hari juga. Sebab bila dia kata mithla dhalik, merujuk kepada 4 tempoh masa. Yang pertama tadi tempoh yang dihimpunkan, ia merujuk kepada nutfah, yakni persenyawaan antara sperm, yakni benih daripada lelaki
dan juga ovum daripada wanita. So proses itu peringkat yang pertama selama 40 hari. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian peringkat yang kedua disebut sebagai 'alaqah. Disebut sebagai 'alaqah, iaitu seketul darah. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Kemudian peringkat stage yang seterusnya dia jadi seketul daging juga dalam tempoh 40 hari. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian akan diutuskan malaikat kepadanya dan ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Lalu malaikat ni diutuskan untuk ditiupkan ruh dan diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Apa empat perkara ni? Rizqihi, rezekinya. Wa ajalih, ajalnya. Wa amalih, dan juga amalannya. Syaqiyyun aw sa'id, sama ada dia derita ataupun dia bahagia. Jadi ketetapan ini telah pun ditetapkan di dalam rahim ibu tu lagi. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Kemudian bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Perkataan sumpah ini para ulama hadis menyatakan dia adalah mudraj. Mudraj, kalau tuan-tuan mengaji dalam ulumul hadis ataupun mustalahul hadis, dia merujuk kepada perkataan yang dimasukkan dalam hadis yang mana ia bukan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia boleh jadi perkataan sahabat ataupun perkataan tabi'in ataupun salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis tu. Cuma bila dia diriwayatkan, sebahagian perawi ini dia duk sangka itu sebahagian daripada hadis Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan yang bersumpah di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. طيب, kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tu tinggal sehasta. Ada pada kadar sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia dimasukkanlah ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Kata Nabi SAW, dan juga ada juga di kalangan kamu ni yang buat amalan dengan amalan ahli nar. Amalan ahli nar merujuk kepada amalan maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehinggalah jarak antara dia dengan neraka ni kira tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Akan tapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh
ada beberapa faedah. Dia kata dzakara al-musannif waffaqahu Allah anna hadzal hadits al-asl fihi ahkam. Dia kata hadis ni ada beberapa hukum hakam, pengajaran dan juga faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Yang pertama, al-awwal al-isyaratu ila ilmi al-mabda'i wal ma'ad wa ma yata'allaqu bi badani al-insan wa halihi fi asy-syaqawati was-sa'adah. Dia kata hadis ni mengisyaratkan kepada kita tentang ilmu berkaitan permulaan dan juga pengakhiran. Permulaan apa? Permulaan kehidupan manusia dan juga pengakhiran kehidupan manusia. Dan apa-apa yang berkaitan dengan tubuh badan manusia merujuk pada proses penciptaan manusia itu sendiri, wa halihi fi syaqawati was sa'adah, dan juga perihal keadaannya, dan sama ada dia ni akan menderita ataupun dia akan bahagia. Dan ketetapan ini telah dinyatakan oleh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Dan dalam hadis ni baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses permulaan kejadian manusia tu. Dia jadi mula dengan apa? Bermula dengan air mani yang disenyawakan dengan ovum, benih daripada wanita, kemudian berkembang proses kejadian tersebut sampailah jadi bayi. Bila dah jadi bayi, dilahirkan, membesar dan sebagainya, apa dalam tempoh dia hidup tu, apa dia akan buat, amalan apa, jalan yang mana yang dia pilih, jalan yang akan membawa dia ke syurga ke ataupun jalan yang akan bawa dia kepada neraka, wal iyad billah. Baik. ثم قال الثاني بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. Yang kedua, dalam hadis ni diceritakan tentang peringkat proses kejadian manusia, daripada awal proses tersebut sehinggalah dia ditiupkan ruh dan sehinggalah dilahirkan. Baik. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga memperincikan tentang proses kejadian manusia ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah ciptakan manusia ni daripada sulalatin min tin, saripati tanah. Yang ni merujuk kepada kejadian asal Adam alaihi salam. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikannya nutfah, yakni pati yang merujuk kepada sperm ni tadi, fi qararin makin, pada penetapan yang kukuh. Qararin makin ini tu terjemahan zahirnya lah, dan jika kita lihat ia sebenarnya merujuk kepada rahim ibu. Rahim ibu yang kukuh yang menjaga benih tersebut daripada bermula sampailah bayi tersebut membesar sehinggalah dilahirkan. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. So dalam ayat ini Allah Taala perincikan lagi. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu 'alaqah. 'Alaqah terjemahan literal ni seketul darah beku, darah beku. Sebahagian ulama yang membuat kajian dan mereka cuba untuk nak menyesuaikan antara dapatan kajian saintifik moden dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini. Lalu alaqah ini merujuk kepada stage embrio, bila sperm dan ovum tu dah disenyawakan, so sel tu berkembang, so dia berada pada peringkat embrio, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian daripada 'alaqah jadi mudghah. Mudghah ni seketul daging.
fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian daripada mudghah jadi 'idham, tulang, fa kasawna al-'idhama lahma, kemudian dibalut Allah Taala, kami balut 'idham, tulang itu dengan laham, dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk lain, yang lain daripada sifat keadaannya, maknanya dibentukkannya menjadi rupa bentuk manusia, kan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Kemudian Allah Taala sebut pula dalam ayat tersebut, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, lepas pada tu dah hidup, lepas pada tu dia akan mati pula. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun, kemudian pada hari kiamat akan dibangkitkan pula. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan kepada kita peringkat kejadian manusia ni, dan begitulah kitaran hidup kita ni. Bermula daripada benih, kemudian berkembang dalam janin, proses tersebut seperti mana dinyatakan dalam ayat ini, kemudian dilahirkan, jadi bayi, membesar, jadi remaja, kemudian besar lagi, dewasa, kahwin dan sebagainya. Akhirnya dia akan mati juga, kan? Dan lepas mati, apa pula kitaran selepas mati? Ada lagi, tak habis lagi. Akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Pada waktu itu akan dihisab, dihitung amalan yang kita buat, sama ada baik atau buruk, siapa yang baik pengakhirannya, siapa yang menerima amalan, buku amalannya dengan tangan kanannya, maka itu adalah kebahagiaan baginya, dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Manakala yang sebaliknya, dia akan menderita dan dihumbankan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, so hadis ni dia nak cerita kepada kita tentang peringkat-peringkat tersebut, kitaran hidup manusia. Baik. Thumma qala as-salisu anna an-nafkha ar-ruh yakunu ba'da 120 yawman wa bidzalika yakunu insanan. Fa idza tamma lahu fi batni ummihi 4 ashhurin nufiqat fihi ar-ruh. So dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawasanya proses ditiupkan ruh tu berlaku selepas berapa hari? 120 hari. Maknanya janin dalam kandungan ni bila ditiupkan ruh selepas lengkap 120 hari akan ditiupkan ruh. So bila ditiupkan ruh, pada waktu tu dia menjadi insan, dia menjadi manusia. Baik. Adakah kita kata sebelum daripada 120 hari ataupun 4 bulan ni kita tak kata dia manusia? Kita kata dia apa? Kita kata dia janin. Maknanya kita tak anggap dia sebagai manusia. Habis tu, bukankah kajian saintifik awal lagi dah ada jantung berdegup dan sebagainya? Jadi takkanlah kita nak kata dia bukan manusia. Yang ini cerita lain. Yang ni cerita ditiupkan ruh. Yang sains lihat itu pada zahir bagaimana kejadian tersebut berlaku dalam tubuh badan manusia dari sudut biologi. Tapi ini cerita tentang satu benda yang gaib, iaitu elemen ruh. Yang mana ruh ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, yakni Muhammad, tentang ruh. Katakanlah ruh ni adalah urusan Tuhan. Ruh adalah satu yang sangat misteri, yang kita pun tak tahu rupa bentuk dia macam mana dan sebagainya. Pendetilan tentang ruh ni, dia sebenarnya lagu mana dan sebagainya, wallahu a'lam. Dan kita tak disuruh untuk mendetailkan perkara-perkara seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, satu benda bila kita berdepan dengan nas-nas syarak, sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang cerita tentang satu proses yang dalam sains pun cerita benda
benda yang sama. Lalu adakah kita nak kata bahawasanya inilah orang kata apa, keajaiban Al-Quran, ataupun kita nak kata inilah mukjizat Al-Quran kerana apa yang Quran kata ni sama macam sains kata. Lalu kita kata Quran ni benar kerana sains telah buktikan Quran ni benar. Ramai saya tengok orang duk sebut ataupun menggunakan kenyataan seperti ini. Begitulah juga bila kita pergi cerita tentang proses alam ni, matahari, bulan, kemudian kita kaitkan ayat yang kanata ratqan fafataqnahuma. Ayat ni kita kata dia ada kaitan dengan teori Big Bang umpamanya. Dalam bab ni kita kena cermat. Pasal apa? Pasal kita bimbang, kita pi letak Quran ataupun hadis Nabi, kita pi letak kebenaran Quran ataupun hadis Nabi dengan sains. Mana penentuan benar atau tidak isi kandungan Al-Quran dan juga hadis Nabi itu dengan sains. Ini kena cermat sikit. Kerana ini berada pada level yang lain. Quran dan juga sunnah adalah wahyu. Dan wahyu ni benar. Dan kita wajib beriman seperti mana yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Soal, bila kita buat kajian, kita dapati ada unsur-unsur persamaan antara apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ada persamaan. Maka kita kata ini maklumat tambahan. Tapi kalau tak ada maklumat tambahan ni pun, kita tetap beriman dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu beredar pada mustaqarrin laha, tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum orang yang bidang astronomi pergi cerita tentang benda ni, kita dah percaya, kita beriman. Ada maklumat tambahan, alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya kita rasa okey. Kalau tak ada yang tu pun, kita okey juga dengan maklumat tersebut. Kerana kita beriman bahawasanya zalikal kitabu la raiba fi, Quran tu tidak ada keraguan baginya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sama juga dalam kes ni. Sebab itu dalam menafsirkan nas syarak, sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, jaga-jaga sikit sempadan. Takut satgi kita pi letakkan sains pula sebagai penentu kebenaran Al-Quran. Bukan saya kata tak boleh nak cerita tentang benda-benda macam ni, tak. Boleh. Ia adalah satu maklumat sampingan tambahan yang bukan menjadi penentu kepada kebenaran isi kandungan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak benda yang kita tak tahu. Pasal apa? Kita bimbang satgi kita ni duk pi cenderung pula ke arah penafsiran yang kita guna logik akal kita dan sebagainya. Umpamanya kita bawa ayat Quran atau hadis Nabi, kita kaitkan dengan apa yang berlaku di zaman kita, peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian kita kaitkan dengan itu, ini dan sebagainya, dan kita nak buktikan kebenaran nas tersebut sesuai dengan hasil dapatan kita. Sedangkan sains ni adalah satu benda yang fakta sains ia berubah-ubah. Mungkin dulu lagu ni, zaman kita dulu penemuan sains dulu dia kata A, kemudian sekarang dah berubah menjadi B. Kerana dia memang boleh berubah-ubah kerana dapat orang senantiasa mengkaji dan menganalisa. Daripada situ fakta sains ini kebarangkaliannya akan berubah-ubah. Tetapi Al-Quran ini ia benar. Hadis Nabi ia benar. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
Bila disebutkan dalam hadis ni yang ditiupkan ruh tu setelah 4 bulan. Adakah sekiranya bila ini bincang fiqh sikit lah, masalah fiqh. Kalau janin kurang daripada 4 bulan, dengan teknologi yang ada pada zaman kita hari ni, kita bukan takat boleh scan 2D dah, 3D, boleh tengok rupa muka tu, detail tu dalam tu. Dengan teknologi kita yang ada lah ni. So doktor scan pimai, tengok bayi kita ni tengkorak tu tak berapa sempurna. Jadi ataupun apalah, dia boleh nampak ada masalah kecacatan pada bayi tersebut. Dan usia kandungan tersebut kurang daripada 4 bulan. Boleh tak pada, ataupun satu lagi kemungkinan, keadaan bayi tersebut, janin tu dalam kandungan tu boleh membahayakan nyawa si ibu tersebut. Mungkin disebabkan ibu ni dia ada penyakit lain sewaktu mengandungkan bayi tersebut. Pada waktu tu, adakah dibolehkan untuk digugurkan kandungan tersebut kerana dia dah belum berusia 120 hari ataupun 4 bulan? Maka dia belum dianggap sebagai manusia, belum ditiupkan roh. Adakah boleh untuk digugurkan kandungan tu? Dalam kes ni, Majma' Fiqh Al-Islami, iaitu satu badan fatwa lah yang mengkaji tentang benda-benda melibatkan hukum hakam ni, mereka telah menyatakan bahawasanya kalau sekiranya melibatkan janin yang mana dia kurang daripada 4 bulan, kurang daripada 4 bulan, kemudian ada kecacatan pada janin tersebut, ataupun janin tersebut boleh membahayakan nyawa si ibu ni tadi, maka dan perkara tu, yang ni penting satu lagi, disahkan oleh pakar perubatan yang bertauliah, yang memang dia telah buktikan memang akan membahayakan nyawa si ibu, maka pada waktu itu dibenarkan untuk digugurkan kandungan tersebut. Jadi yang ni dalam bab ni sebab mengambil kira dia belum lagi ditiupkan roh. Sebab itu fuqaha juga bincang, kalau sekiranya ini bukan kes kita gugurkan dia, tapi dia gugur sendiri, kurang daripada 4 bulan, kita nak buat lagu mana? Adakah kita nak mandikan dia, kafankan dia, solatkan jenazah dia, buat macam jenazah biasa, ataupun tak perlu buat semua benda tu? Sebahagian fuqaha berpandangan kalau sekiranya kurang daripada 4 bulan, tak payah buat semua benda tu, tanam sahaja. Sebahagian dalam mazhab Syafi'i, kalau dia ambil yang dianggap yang gugur ni, depa tengok mengikut keadaan. Kalau sekiranya dalam rupa bentuk manusia, keluar tu dia ada pergerakan, ada suara bunyi riau dan sebagainya, kemudian dia mati, pada waktu tu wajib diuruskan sama seperti mana jenazah biasa. Mandikan, kafankan, salat dan juga dikebumikan. Tapi jika sekiranya tak ada pergerakan, tak ada suara, tapi dia rupa bentuk dia manusia, bayi yang sempurna, maka dia dibenarkan untuk dimandikan, dikafankan dan ditanam dan tidak disalatkan. Tapi sebahagian fuqaha ada juga yang berpandangan kalau dia ambil kira bulat ni tadi, kalau kurang saja daripada 4 bulan, tak dianggap sebagai manusia dari sudut ada roh pada dia, maka tak diuruskan seperti mana jenazah yang lain. Baik, kalau sekiranya lepas 4 bulan ni, adakah bila dalam situasi di mana janin ataupun kandungan tersebut boleh membahayakan nyawa si ibu tu, pada waktu tu adakah boleh digugurkan bayi tersebut? Yang ni
para fuqaha menyatakan kita kena pertimbang antara dua mudarat. Kita nak pertimbang ni. Satu, bila kita buat keluar baby pada waktu ni, memang dia tak akan survive, tak akan boleh hidup, dia akan mati. Yang tu mudarat tak? Mudarat. Satu lagi, kalau kita biar benda ni berlanjutan, bayi tu dibiarkan dalam kandungan ataupun rahim si ibu tu, nyawa si ibu ni akan terancam. Jadi dalam situasi ni kita lihat mana mudarat hak lebih ringan sikit. Hak lebih ringan sudah semestinya kita nak jaga nyawa si ibu ni. Kerana ibu ni dah confirm hidup dah. Bayi ni belum tentu lagi. So dalam situasi tersebut, pertimbangannya adalah menyelamatkan si ibu dan diharuskan untuk nak digugurkan kandungan tersebut. Walaupun berusia lebih daripada 4 bulan. Tapi apa pun, yang ni mesti mendapat pengesahan daripada doktor pakar dan dibuktikan bahawasanya situasi tersebut, kandungan itu membahayakan nyawa si ibu ni dan si ibu ni perlu diselamatkan pada kadar yang segera. Baik. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang tu cerita fake sikitlah. Baik. ثم قال الرابع أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام أي من جعلت وظيفته متعلقة بالأرحام بما يكون فيها من نفخ الروح وكتابة المقادير. Dalam hadis ni Nabi SAW cerita akan ada malaikat, yang mana malaikat ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rahim, bayi yang ada dalam kandungan ni. Dan tugas dia adalah meniupkan roh kepada bayi tersebut, janin tersebut, dan juga menetapkan ketetapan apa seperti mana yang disebutkan dalam hadis tersebut, iaitu ia merujuk kepada rezekinya, ajal, amalannya, sama ada dia akan derita ataupun bahagia. Baik. ثم قال الخامس الإيمان بالغيب وهو ما ستر عنا فكل ما ستر عنا يسمى غيبا. Kata Syekh, antara faedah yang boleh kita ambil juga daripada hadis ni adalah beriman dengan perkara yang gaib, seperti mana yang saya dah jelaskan di awal tadi, apa yang diceritakan, dan kita kena faham juga dalam konteks hadis ni. Sewaktu Nabi SAW sebut hadis ni, manusia tak tahu lagi apa cerita ni dalam tubuh badan kita, ilmu perubatan secara terperinci tak tahu lagi pada waktu tu. Jadi cuba bayangkan Nabi SAW pergi cerita satu benda yang masyarakat pada waktu tu tak tahu pun dan tak ada maklumat tentang perkara tersebut. Maka mereka perlu beriman kerana ini termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib. Baik tuan-tuan, azan dulu kan? Kita sambung. Sambung dulu. Sambung terus. Baik. ثم قال السادس التنبيه على صدق البعث بعد الموت والبعث شرعا هو خروج الخلق من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية, iaitu peringatan tentang benarnya al-ba'th, kita akan dibangkitkan selepas kematian kita. Ini juga dinyatakan dalam hadis ini. Dan ini juga antara perkara yang diingkari oleh kufar Quraisy, yang mana mereka tidak beriman akan adanya kehidupan selepas kematian. Dan ini antara perkara yang termasuk di antara rukun iman. Kita beriman dengan hari kiamat ni, ia merangkumi semua benda, bermula daripada kematian, kemudian azab kubur, kemudian dibangkitkan daripada kubur, dihimpunkan di padang mahsyar, dihitung dan dihisap amalannya, dan dimasukkan sama ada ke dalam syurga ataupun neraka. ثم قال السابع الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها.
Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh adalah beriman dengan qadar. Dan apa semua yang berlaku di alam ini semuanya telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kehendak masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna apa yang berlaku daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara bid'ah akidah yang mula-mula muncul di kalangan umat Islam adalah mengingkari qadar. Mengingkari qadar, golongan yang qadariyah, yang mana mereka tidak beriman dengan qadar, ketentuan, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, kitalah buat semua benda, tak ada kaitan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. ثم قال الثامن الحث على القناعة والزجر عن الحرص الشديد لأن الرزق قد سبق تقديره وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. Kata Syekh, al-hathu 'ala al-qana'ah. Hadis ni menggalakkan kita untuk bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Dia sebut al-qana'atu wa hiya ridal 'abdi bima qasama Allah lahu. Iaitu seorang hamba tu dia redha dengan apa bahagian rezeki yang telah diberikan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wazajru 'anil hirsi syadid, dan hendaklah kita mengelakkan daripada obses, sikap melampau dalam usaha kita nak cari rezeki ni, nak cari harta benda. Jangan melampau, kerana rezeki setiap daripada kita ni telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita duk ada dalam perut mak kita lagi, telah ditetapkan. Apa yang kita dapat hari ni dari sudut rezeki kita, apa yang dah ni, sepinggan nasi yang kita dah makan, secawan air yang telah kita minum, apa yang harta yang kita ada, kereta, motor ke apa, tanah, semua benda tu telah pun Allah Ta'ala tetapkan sewaktu kita duduk dalam perut mak kita lagi. Jadi yang duk piligan sampai tak ketahuan halak ni bersebab obses dengan nak cari harta sampai tak ambil kira halal haram. Sampai sekarang ni dia jadi, saya tengok satu fenomena lah dengan masalah COVID, dengan orang tak ada kerja dan sebagainya. Orang duk buat seminar sana sini macam mana nak jadi kaya. Kan? Jadi semua cerita pasal kaya. Dan kaya pula digambarkan sinonim dengan bahagia. Sehingga tengok dalam media-media sosial ni, Twitter ke, Facebook, Instagram, orang-orang bisnes ni akan tayang habis semua benda. Kan? Keretanya, yang ni rumahnya sebesar-besar rumah. Dan nak tunjuk kata inilah kita kena kerja kuat untuk semua benda ni. Kemudian kita pergi buat seminar, tu parking Mustang lah apa ni bersusun-susun. Yang ni jadi trend, saya pun tak faham duk pakai kereta betul saya sebut tu Mustang kan. Saya salah pula kan. Motor-motor besar, semua benda mesti mewah-mewah ni disusun dan digambarkan inilah kita kena kerja kuat untuk semua benda ni. Sedangkan rezeki kita Allah Ta'ala dah tetapkan dalam perut mak kita lagi. Yang kita pergi duk ligan semua benda ni sampai inilah bagi kita, inilah kebahagiaan. Semua orang kena jadi itu. Sehingga kita pergi buat satu pasepa yang kita ni duk pergi sangkut dalam jam, gaji bulan-bulan, sampai bila nak sangkut dalam jam kan. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Jadi kita pergi duk cerita kaya sampai orang obses dengan benda ni. Sedangkan bahagia atau tak tu, orang yang biasa-biasa hidup pun dia bahagia. Dia boleh menega nasi lemak lauk bagi bahagia.
Balik rumah bahagia tu ukuran dia macam mana? Rumah flat 2 bilik bahagia ada, dan dia tak semestinya kaya itu sinonim dengan bahagia. Ada orang tidur rumah banglo mewah, tidur tak lena. Pasal apa? Duduk risau ni, peti besi, dengar bunyi pelik sikit kan. CCTV merata ceruk dalam rumah ni pasal selagi ada pergerakan sikit, kucing je pun telefon bunyi, alarm bunyi, kalut nak kena pergi tutup dan sebagainya. Pasal apa? Pasal tak bahagia, tak boleh tidur lena. Orang tidur dalam rumah kayu papan kan, bahagia. Orang asli bahagia kan. Saya bila pergi tengok orang asli ni, saya rasa orang asli bahagia dengan hidup tu. Dia bukan susah, dia memang memilih hidup macam tu, dan dia okey dengan hidup tu. Kita pergi masuk tu, kita kesian tengok dia tidur dalam rumah tu. Kita pergi buat rumah batu kat dia kan, dengan atap zinc semua cantik ni, dia tak mau tidur rumah tu. Dia nak tidur rumah dia kan. Pasal itulah bahagia dan selesa bagi dia. Dia selesa dengan hidup dia macam tu. Jadi sebab tu bukan semestinya kaya itu sinonim dengan bahagia. Dan setiap daripada kita ni kena didik jiwa kita ni ada sifat qanaah. Cukuplah kan. Jangan terlalu obses sangat. Bukanlah nak suruh kata tak usah buat apa pula kan. Sekejap tidur di rumah tak apalah kan, tak buat apa. Rezeki kita Allah Ta'ala dah, ustaz kata tadi, rezeki dah tetap dalam perut, kita tak payah buat apa, balik pergi tidur. Tak buat kerja apa, tak buat kerja apa. Yang ni salah pula. Sedangkan Nabi SAW menyifatkan dalam sebuah hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu akan diberikan rezeki seumpama burung. Burung keluar pada waktu pagi dalam keadaan kosong, tembolok dia tu kosong. Balik dalam keadaan tembolok dia penuh. Adakah burung tu bila dia tawakal, dia duduk di rumah dia, duduk di sarang dia? Tak. Dia keluar, pergi sana sini, kutip semua benda, balik tembolok dia penuh. Dia untuk dia makan dan juga untuk anak-anak dia. Maknanya dia ada khetiak dan usaha. Jadi tawakal dalam kita mencari rezeki ni bukan dengan cara duduk saja, tak buat apa. Dia mesti datang dengan usaha. Namun usaha adalah asbab, dan jangan pula kita obses sehingga kita jadi tamak, sehingga kita tidak mengambil kira halal dan haram, sehingga kita melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tak dan habis juga malam ni. Insya-Allah kalau ada kelapangan kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.